Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Okey. Baik, kita sambung kembali okey, berkaitan dengan curing process. Okey. Baik. Jadi antara benda lain juga yang penting dalam kerja-kerja pengkonkretan ni ialah berkaitan dengan curing. Okey, ataupun dipanggil sebagai pengawetan. Okey. Jadi ingat tulisnya betul, pengawetan. Okey, pengawetan. Jadi awet ataupun awet. Ingat, with T bukan K. Janganlah buat kerja macam ni pengawetan okey dengan T Baik. Baik. Kalau tak silap saya dalam JKR dia pakai dia translate terus. Okey, jadi kuring. Pula dah. Okey, kalau tak silap saya lah bila saya baca ada certain dokumen tertentu tu, okey, dia pakai perkataan kuring. Tak pulanglah. Okey. Jadi bila kamu jumpa perkataan ini, maksudnya curing lah. Okey, proses curing. Apa itu proses curing? Okey. To prevent loss of moisture from the concrete due to combined effect of hot sun and drying wind, creation of conditions for promotion of uninterrupted and progressive hydration of cement during the period immediately after placing. Curing does not mean only application of water. Okey. Baik, jadi secara ringkasnya, okey, apa maksud curing itu sendiri? Okey, dekat sini dia kata to prevent loss of moisture. Ini dia punya keyword. Okey, ini dia punya keyword. Creation of condition for promotion of uninterrupted and progressive hydration of cement during the ini keyword kedua. Progressive hydration. Okey. Curing does not mean only application of water. Okey. Baik, ada banyak proses curing sebenarnya ya, bukan hanya melibatkan air semata-mata, tapi basically banyak kita jumpa nanti banyak penggunaan air. Okey, jadi curing ni okey. Senang cerita dia, okey. Konsep utama dia ialah di mana cara kita nak kawal kadar kehilangan air dalam konkrit. Okey. So itu maksudnya curing proses. Cara bagaimana kita nak kawal kadar kehilangan air dalam konkrit itu sendiri. Baik, ingat tak yang kita punya bancuhan semen tadi? Okey, bancuhan konkrit tu tadi, kan? Di mana ada kandungan air 0.5 okey, daripada water cement ratio. Okey. Baik, dan apa fungsi air itu? Sebab dia nak larutkan sebahagian daripada nak larutkan semen tadi supaya semen tersebut boleh jadi gam lah. Okey. Jadi jadi berpatah balik kepada yang sebelum ni. Mana tadi? Ada lagi tak? Oh, dah tak ada dah. Yang contoh-contoh tadi dah hilang dah. Okey, tak apalah. Jadi ingat tak yang saya cerita, okey, yang saya ambil cube, okey, saya potong, saya nampak dia punya ni lah. Okey, dia punya all the aggregates, okey, yang mana akan menjadi majority lah, dan akan ada okey, pasir-pasir sebagai infill kan. Okey. Nah, kita perlukan semen untuk lekatkan all this semen, aggregate, pasir dengan aggregate, okey. So semen dan dicampur dengan air. Okey, untuk jadi gegam okey, untuk semen tersebut jadi gam. Jadi apa jadi? Lepas semuanya okey, semen dah bercampur dengan air jadi gam, okey, dah melekat semuanya, pasir aggregate pasir dah melekat. So what happens to the water? Air tersebut kita kena keluarkan. Okey, dia bukannya kita biar dalam ni je. Kita kena keluarkan air tersebut. Sebab selagi air tersebut tak keluar, selagi tu gam tu tak kering. Betul? Okey. Jadi selagi air tu tak keluar, selagi itulah gam tu tak kering. Okey, bila gam tu tak kering, macam mana nak melekat? So, jadi kita nak keluarkan air tersebut, kita kena kawal dia. Okey, kita bukannya kita terus buang macam tu ataupun kita terus hilangkan air itu secara mendadak. Tak boleh. Kita kena keluarkan dia secara berperingkat ataupun secara terkawal. Itu maksudnya proses curing. Itulah yang dimaksudkan sini, to prevent loss moisture from concrete. Okey. To prevent loss, maksudnya
mengawal kadar kehilangan air. Okey. Jadi proses yang biasa kita jumpa ialah di mana contoh satu formwork, contoh macam ni. Ada konkrit dalam tu, konkrit ni di mana dia dijemur di bawah terik matahari. Kenapa dijemur macam tu? Supaya nak menggalakkan proses panggil penyejatan lah. Di mana air akan tersejat sejadah semua jadi daripada konkrit berkenaan. Baik. Kaedah ini dia ada pro and cons lah. Pertama, yang pro dia ataupun yang advantage dia ialah di mana dia kurangkan kos lah. Maksudnya paling cost efektif lah maksud saya. Kan? Jemur je. Dan biar dia kering dengan sendirinya. Macam kita jemur baju lah. Melalui proses penjejatan. Maksudnya bila semua dah bercampur dalam ni, dah jadi gam sebagai, so air tu tadi nanti akan menyejat keluar secara perlahan-lahan. Pertama, tak menyebabkan kos. Tapi antara disadvantage yang paling besar juga kaedah ini ialah dia ada risiko. Di mana kalau hari panas terlalu terik. Makna kata kadar penyejatan ni berlaku dengan kadar yang cepat. Ataupun berlaku dengan kadar yang laju. Itu maksud saya. Berlaku kepada kadar yang laju. Di mana mungkin sebahagian yang melekat. Mungkin sebahagian saja melekat, sebahagian lagi tak melekat lagi. And then air tu dah hilang dah. So gam tu tak jadi betul-betul gam lagi. Tapi air tu dah hilang. Itu maksud saya. Itu risiko dia. Dan that's why lah antara punca kenapa bila konkrit ni, bila kita buka kotak acuan, beam ke, lantai ke, atau apa-apalah yang konkrit ni, kita nampak crack pada badan konkrit berkenaan. Crack tu kenapa? Sebab gam tu tak fungsi, gam tu tak jadi betul-betul lagi. Maksudnya bila gam tu tak jadi betul-betul, maksudnya pengikatan atau perlekatan antara semen perlekatan antara pasir agregat tu tak menjadi dengan sempurna. Ataupun gam tu tak betul-betul jadi gam lagi. So tiba-tiba air tu dah tersejak dah. Dia macam separuh jalan je. Baik. Itulah antara risiko dia lah yang kita kena hati-hati. Baik, terutamanya pada musim panas lah. So mungkin akan banyak berlaku kerosakan pada konkrit. Satu ada pro dia lah macam cakap tadi. Satu lagi dia punya disadvantage dia sebab kita risau nanti hari tu terlalu terik, penjejatan berlaku dengan kadar yang terlalu cepat. So kita punya gam tu tak ready lagi. Bila gam tak ready, dia akan efek kepada struktur konkrit yang kita hasilkan tu nanti. So tu cara dia, itu dah dia punya cerita. So antara pentingnya curing proses ni untuk mengawal kita boleh kontrol kadar kehilangan air tersebut dengan cara yang terkawal lah. Perlahan-lahan supaya gam tu tadi elok je. Sebati elok, jadi gam and then dia terus meresap keluar. So apakah itu? So nanti kita akan tengok macam-macam lah kaedah yang guna pakai lah untuk mengawal kadar kehilangan air ni. Itulah penting untuk kita kontrol. Kita nak air tu keluar. Kita nak hilangkan air tersebut. Tapi kita kena kontrol. Dengan baik supaya tak berlaku berlaku dengan cepat lah. Kata nanti dia akan menyebabkan efek kepada kita punya kualiti konkrit tu nanti. So apakah curing methods yang berkaitan? Ni maksudnya yes, this would be your tutorial question. Jadi untuk tutorial ni, terus saya bagi soalan tutorial ni senang. Jadi kamu kena came out lah. Bagi saya beberapa kaedah curing yang berkaitan, yang mana dia ada beberapa kaedah. Tapi kamu akan nampak, kamu akan jumpa semua kaedah-kaedah ini, matlamat dia sama. Ada kaedah 1, 2, 3, 4, 5, tapi dia punya matlamat dia sama. Dia nak kontrol kadar kehilangan air tersebut. Begitu. So untuk tutorial kali ini, you have to find at least 5 curing methods lah yang bersesuaian. Dan kat sini kamu kena sertakan dengan diagram. Kena
sertakan dengan sketches, okey, diagram tertentulah untuk bantu nak huraikan proses kelima-lima tersebut. Okey, dan kena tunjukkanlah, okey, bagaimana benda tu boleh mengawal kadar kehilangan air. Okey. How? Okey, maksudnya bagaimana kaedah Curie tersebut dia akan mengawal kadar kehilangan air daripada struktur konkrit berkenaan. Alright. Okey. Dan untuk tutorial kali ini, untuk Curie methods ni, okey, tutorial kamu berkumpulanlah grup. Okey, berapa orang satu grup, nanti saya explain dalam grup juga, dalam grup WhatsApp lah. Kita tu nanti saya akan tentu kemudian Okey, baik. Kita nak selesaikan bahagian pertama. Ini masih lagi bahagian pertama ni. Okey, bahagian pertama konkrit. Alright. Benda pula yang keluar ni Jadi seterusnya barulah kita masuk steel. Ingat tadi konkrit ni RC ni dia dua bahagian Okey, konkrit tu sendiri dengan steel. Okey, sekarang ni barulah kita masuk steel. Yang steel ni pula, saya sangat galakkan boleh refer lah BSR 162. Walaupun dia struktur pengiraan semata-mata, tapi saya yakinlah lecturer kamu sebelum ni pernah ajar ataupun pernah explain type of steel, fungsi-fungsi steel, rupa dia macam mana, bentuk dia macam mana sebagainya, sekurang-kurangnya lah. Jadi sekarang ni pun saya pun akan explain lebih kurang benda yang sama juga, cuma mungkin akan tambah-tambah sikit lah Baik. Steel. Pertama, sifat konkrit yang steel. Ingat tadi konkrit dia mempunyai daya compression yang tinggi tapi tension yang rendah. Ini dia punya kelebihan, tapi ini dia punya kekurangan. Ini dia punya kelebihan, tapi ini dia punya kekurangan. Baik. Tapi apa? Tapi steel ni dia macam berlawanan. Steel ni dia compression dia rendah je. Ini dia punya kekurangan lah. Tapi dia punya advantage paling besar dia mempunyai ataupun dia boleh menanggung regangan yang tinggi. Kita balik kawan ni regangan dia rendah saja, menanggung regangan yang rendah. Tetapi kawan ni pula daya regangan dia tinggi ataupun keupayaan untuk menanggung daya regangan dia tinggi. Manakala bagi konkrit dia boleh menanggung ataupun menahan daya compression yang tinggi. Namun pula pada steel sifat dia hanya boleh menanggung ataupun dia menanggung daya mampatan yang rendah saja. Seorang mampatan tinggi, seorang rendah. Seorang tension yang tinggi, seorang tension rendah. Dan macam saya cakap tadi, dua benda elemen ni penting bila kita nak buat menentukan kesesuaian sesuatu bahan untuk pembinaan struktur bangunan. Especially main structure lah. Iaitu compression dan juga tension. Compression dan juga tension. Sangat-sangat mainkan peranan. Jadi jadi bila kita tengok balik, seorang kuat tang situ, lemah tang sini. Yang tu pula kuat bahagian sini. Yang tu lemah tang situ. So, jadi kata dia bila kita combine kedua-duanya sekali, maknanya dia melengkapi antara satu sama lain. Dia setakat ini dia tidak ada satu bahan, dia tidak ada satu bahan yang komplit semua sekali. Tak ada. Dia tak ada. Setakat ni lah. Jadi dalam banyak-banyak bahan, dua bahan ni lah yang dapat dikenal pasti yang bersesuaian. Yang mana sifat dia saling melengkapi antara satu sama lain lah. Bolehlah kalau kamu nak tukar steel ni. Bosanlah steel ni pakai benda lain. Boleh. Carilah bahan yang lain. Bahan X katakan. X. Kan? Bahan X tapi sifat dia sama. So far setakat ini tak dijumpa lagi lah. Begitu. Baik. Jadi that's why lah dalam RC kita combine konkrit dan juga steel sebab dia melengkapi antara satu sama lain. Sedikit huraian. Baik. Pertama, tension. Bagaimana tension kita nak balas? Dia regangan. Contoh tadi kita tarik dua hala. Seorang tarik ke sini, seorang tarik ke sana. So this part akan meregang lah. Keterikan, panggil keterikan. Jadi dalam situasi ni, steel mempunyai daya regangan yang tinggi. Tarik kat mana sekalipun dia akan bertahan. Begitu. Baik, steel.
Baik. Kalau konkrit, okey, tarik sekejap je dia akan patah lah. Okey, bukan tarik dengan tangan. Okey, tarik pakai mesin lah, tarik pakai tangan memang sudahlah. Okey. Baik. Jadi itu sifat dia. Compression pula, tekanan mampatan. Ni panggil mampatan. Okey, kita tekan lagi atas. Maksudnya, okey, dua barang okey, kita ambil barang, kita mampatkan dia. Mampat. Dan dia tak semestinya atas ke bawah je. Kiri kanan boleh. Okey. Kepenyek dia. Begitu. Pun mampat juga. Macam tension. Dia tak semestinya kita tarik kiri kanan. Boleh je tarik atas bawah. Okey, tarik atas bawah macam ni. Pun menggerakkan juga. Yang penting yang tengah tu akan mengalami keterikan, regangan. Okey, bagi mampatan pula kita tekan. Okey, kita penyekkan dia. Okey. Jadi untuk penyek ni, konkrit ni penyek kat mana sekalipun dia senyum je. Tak ada hal, momentai dia kata. Okey. Tapi steel ni, okey, bila kita tekan dia akan jadi semakin penyek. Macam tu lebih kurang. Itu kelemahan dia. So that's why kombinasi antara kedua-dua bahan ini akan membentuk satu bahan yang ideal, yang sangat-sangat bersesuaian untuk pembinaan bangunan ataupun pembinaan struktur bangunan. Okey. Jadi ni biar dulu. Kini proses-proses dia lah. Yang ni sebenarnya huraian dia nanti bahagian kedua nanti, application Jadi proses dia, contoh. Kat sini, okey, kita nampak, okey, di mana ini satu blok konkrit. Panggil beam lah. Okey, panggil beam. Beam. Jadi kita kenakan beban dia kat tengah ni. Tu kata dia macam alat-alat structure sikit ni. Jadi apa yang berlaku ialah di mana bila ada satu beban ataupun bila ada satu tekanan dalam bentuk okey, dari atas ni, permukaan atas ni, okey, permukaan atas akan mengalami compression. Okey, akan mengalami mampatan lah sebab kita tekan kan dengan bawah kan. Okey. So permukaan atas ni akan mengalami mampatan, compression. Dan compression ni sifat dia, okey, dia akan tarik, dia akan tarik macam ni detail sikitlah Dia akan tarik seluruh permukaan ataupun dia akan tarik jisim-jisim pada bahagian atas ni akan bergerak kepada pusat beban. Kat tengah lah. Dia akan tarik. Akan tarik macam tu. Okey, akan tarik. Kemudian dalam masa yang sama, pada permukaan bawah ini akan mengalami tension. Dia mesti ada tension, ada compression, ada tension. Ada tension, ada compression. Okey, dia macam pasangan dia. Okey. Di mana dalam masa yang sama, serentak dengan itu, pada permukaan bawah ni. Okey, permukaan bawah ni, okey, dia akan mengalami tension. Di mana tension ni sifat dia akan tarik segala jisim-jisim pada permukaan ni keluar daripada pusat pembebanan. Ni contoh pusat pembebanan lah. Betul-betul di tengah ni. Okey, dia akan tarik keluar. So, satu geng nak ke dalam, masuk ke dalam. Okey, satu geng nak keluar. Okey. So, itulah yang menghasilkan bentuk lengkungan seperti itu. Seperti inilah. Okey, sebab tu dia akan menghasilkan satu bentuk melengkung. Okey. Dan melengkung. Dan seperti mana kita faham, okey, ini cerita solid konkrit tak ada steel pun dalam ni. Konkrit semata-mata. Dan ikutkan sifat konkrit tadi, dia boleh menahan compression, tak ada masalah. Okey, tak ada masalah bagi dia. Tapi dia akan ada masalah dari segi tension. Di mana memandangkan dia tak boleh menanggung tension yang besar, okey. Jadi bahagian bawah ni akan mengalami tension lah. Yang mana tak dapat ditanggung oleh konkrit tu tadi. So akan berlakunya failure ataupun kegagalan pada bahagian tension. Okay, tension dia akan berpunca daripada bawah ni. Okay, sebab kat sini lah dia punya tension paling besar yang mana tak boleh ditanggung oleh konkrit lagi dah. Okay. So dia akan bergerak mengerebak. Punca gagalnya dia ada bawah, pecah, mengekah, naik ke atas. Itu cerita dia. Okay, dia akan fail pada bahagian yang dia akan punca kegagalan akan berlaku pada bahagian tension lah, bahagian bawah. Okay, jadi samalah. Okay, sekiranya tapi berbeza sekali apabila kita tukar ataupun kita masukkan steel. Ini steel ini bukan jalan kereta api ni. Tolong okay, ni steel. Aduh hai. Nanti dipikir lain lah pula. Kamu ni kena tulis satu-satu. Okay, steel. Proses yang sama juga. Okay, dikenakan beban, okay, permukaan atas compression, permukaan bawah tension. So akan hasilkan lengkungan, okay. Tetapi insya-Allah tidak akan berlaku kegagalan, okay, pada bahagian pada bahagian tension tu tadi. Kenapa? Kerana tension ni tadi
Ini tension yang tadi akan diserap sepenuhnya oleh steel. Kan steel dia boleh menanggung daya regangan yang tinggi, daya tension yang tinggi. So all the tension will be absorbed by the steels. Okay, all the compression will be absorbed by the concrete. Okay, so tu saya kata saling melengkapi antara satu sama lain. For sure lah, benda tu taklah melengkung macam ni. Okay, dari segi teknikal atau dari segi teori ni akan melengkung macam ni lah. Okay, nak tunjuk dia akan fail pada bahagian bawah ni, bahagian tension. Tapi kat sini tak ada berlaku kegagalan sebab tension tadi akan diserap sepenuhnya oleh kita punya steel tu tadi. So that's why lah, okay, kita combine antara konkrit dan juga steel membentuk satu elemen ataupun satu bahan yang dipanggil sebagai RC. Sampailah ke hari ini kita guna pakai benda ni. Nah, okay, tu huraian dia. Okay, baik, dan ini soalan ni sebenarnya, okay, soalan favourite ni. Okay, kalau ikut final ni, ini favourite ni. Test ke final ke, selalu tanya pasal benda ni. Dia suruh huraikan. Okay, dan dia punya nilai markah 15 antara 20 markah ni. Explain ni. Dengan gambar rajah lah, explain ayat saja memang tak dapat markah lah. Okay, dengan huraian ni, dengan huraian bersama gambar rajah. Okay, baik. Jadi nak buktikan. Ini contoh. Okay, ini contoh. Ini sebenarnya nak tunjuk cube test, tapi sebenarnya dia bukan saja ada cube test kita ni, kita ada cylinder test juga. Okay. Jadi nak tunjuk sebab cube test kita tak nampak sangat dia punya failure tu. Kalau cylinder test ni kita nampak dia punya failure tu. Okay, contoh ni contohnya compression test ni. Compression maksudnya bahan ni kat tengah, kita tekan dia ke bawah. Okay, kita nampak pecah ni kan. Okay, nampak kegagalan pecah ni. Tapi kamu perasan tak di mana? Tengok bagaimana pecah paling besar. Okay, bahagian bawah. Ini memberi maksud bahasanya bila berlaku kegagalan, failure, okay, akan berpunca pada bawah ni. Dia pecah kat sini, dia merebak naik ke atas. Okay, dan sebab ada tekanan tension yang besar sangat kat bawah ni, sebab tu dia pecah paling bawah, dia paling banyak kat bawah ni. Sebab tension yang paling besar. Tension. Okay. So, dia crack, dia merebak naik ke atas. Dan ke atas tersebut, dia just macam crack sajalah. Okay. Sebab semakin ke atas, semakin kurang tension dia. Semakin ke bawah, semakin besar tension dia. Sebab itulah pecahan dia ataupun dia punya crack dia semakin yang besar-besar ada kat bawah. Okay. Nak membuktikan bahawasanya konkrit ni akan fail pada bahagian tension. Dalam kes macam ni, tension bahagian bawah lah. Okay. Sebab atas ni, okay, kita bagi tekanan. So, bahagian atas ni akan mengalami compression. Meanwhile, yang bawah ni akan mengalami tension. So, dia akan fail pada bahagian tension. So, sebab itulah crack dia besar-besar. Pecahan dia pun, serupih-serupih dia ni pun besar-besar kat bawah ni. Tak puas hati? Ya, kita tengok sampel yang kedua. Ni contoh. Ini contoh dia ambil satu structure daripada konkrit. Konkrit saja, tak ada steel. Okay. Bukan silinder. Dia macam ala-ala beam lah. Okay, satu struktur cube yang panjang. Macam tu. So, dia letak kat sini. Okay, apa yang dia buat ialah, dia sama juga proses dia. Dia tekan ke bawah. Okay, tekan bawah. Dan tengok cara dia patah. Kita tengok cara dia patah tu. Dan untuk patah macam ni, untuk dia patah macam ni, okay, dia kena patah kat mana? Kena patah kat bawah ke kena patah kat atas? Bukan patah amin. Itu cerita lain. Nak patah kat bawah, dia mesti patah di bawah ni dulu, barulah dia boleh terkepak macam ni. Kan? Mesti dia pecah kat bawah ni. So, barulah dia boleh terkepak macam tu kan. So, ini membuktikan bahawasanya, okay, dia akan fail pada bahagian tension. Dan memang bawah ni tension pun sebab atas ni akan mengalami compression. Kenapa atas tu mengalami compression? Sebab dia direct dengan mampatan kat atas ni. Okay, itu bukti dia. Okay. Baik. Seterusnya RC beam section ni. Okay, sekarang ni kita nak tengok lah. Okay, di mana penggunaan steel tu macam mana. Okay, yang ni saya nak go very fast lah. Very fast. BD ni semua. Ini semua boleh jumpa dalam BSR 162 lah. Okay. So, bila kita pakai steel dalam kita punya konkrit. Okay. So, bila kita potong tu, asal beam ke, kita tiang ke, kan, kita akan nampak ada kombinasi antara bahagian berkonkrit dan bahagian bersteel. Okay. So, all these parts, okay, yang ini, yang ini, yang ini, yang ini, okay, even yang ini pun, okay, yang ini yang bersteel lah. Okay. Bahagian steel. Steel. Reinforcement.
Okey. Ataupun nama glamour dia rebar. Bukan riba haram tu, ni rebar. Okey. So dia ada parts yang lain-lain tu semua, kini semua konkrit lah. Simen, pasir, gigit tadi. Okey. So maksudnya yang bahagian konkrit ni akan terima segala mapatan, okey. Yang bahagian steel ni tadi akan terima segala tension. Alright. Oh, sisi concrete cover. Okey, concrete cover. Okey, jadi dia mesti ada gap mesti ada gap antara kita punya body untuk konkrit tu sendiri dan juga kita punya steel. Mesti ada gap. Gap tu kita panggil sisi concrete cover. Dan biasa concrete cover kita pakai adalah antara 20 hingga 25 mm tebal. Okay, to protect the steel inside the concrete. Okay, nak protect dia. Kalau macam kita ambil ni, kita letak rapat kat tepi ni, kan, betul-betul letak kat tepi dia punya formwork tu nanti, bila buka formwork kita nampaklah steel ni. So kita akan exposekan kita punya steel tersebut, kita akan terexposekan steel tersebut kepada persekitaran atau kepada udara. So akan makin karat juga pada steel. So tak ada guna je. Apa ni? Bila steel berkarat, dia hilang kekuatan. So dia tak boleh menanggung tension tu nanti. Okay. Nah, satu lagi kenapa kita perlukan 25 mm concrete cover ni sebab contohnya berlaku kebakaran, berlaku kebakaran, jadi haba daripada api tu nanti, dia akan terpaksa melepasi 25 mm tadi. Dan mungkin dan sebelum dia sampai pada steel. Sebab steel ni sifat dia satu dia mudah berkarat, satu lagi haba dia cepat memerangkap haba ataupun dia cepat serap haba steel ni. So that's why kita kena masukkan dia ke dalam sikit. Jadi bila berlaku kebakaran, heat tu nanti akan masuk juga, akan bergerak juga. Dan steel akan menyerap juga heat tadi. Cuma mungkin dia akan ambil masa dalam 10 minit ataupun hingga 20 minit. Sebelum penyerapan haba tu berlaku. Dan bila haba ni dan bila steel serap haba, dia steel tu tak melebur sebenarnya, dia tak melebur pun. Cuma disebabkan oleh penyerapan haba yang banyak, so haba tadi akan mengakibatkan steel tadi hilang kekuatan. Sebab atom steel tu dia macam dia aktif, dia bergerak. Dia bergerak dan bergelongsor antara satu sama lain. Itu cerita detail lah. Jadi bila dia bergelongsor, bila dia bergerak, steel tu dah tak ada nak tanggung beban, dia hilang kekuatan. So tak ada siapa nak tanggung tension tu tadi dalam bangunan. So tu mengakibatkan bangunan tu tak stabil. So kita ada so mungkin ada masa lebih kurang 10 hingga 20 minit sebelum berlakunya proses penyerapan sepenuhnya haba oleh steel dalam struktur tersebut. So inilah masa untuk orang selamatkan diri sebelum bangunan tu fail. Bangunan tu fail bukan sebab steel melebur, sebab oleh steel hilang keupayaan, steel hilang kekuatan. Itu safety fire safety factor lah. Yang lain compression zone, tension zone. Yang tu tadi macam tadilah, atas compression, bawah tension. Jadi atas compression, bawah tension. Dan sebenarnya kalau ikutkan semakin ke bawah semakin besar tension terhasil. Alright, D1 tak apa, malasnya tu. Yang ni kita nak tengok pula, steel bar names and components. Baik, kat sini saya rasa kamu boleh faham lah, di mana kita ada steel bar, and then kita ada beberapa jenis steel lah, yang mana mana tengok ni, kita ada bentuk yang berbunga-bunga macam ni kan, ni samalah, berbunga macam ni, ada yang licin, straight, ada yang bulat macam ni, dan luar bulat licin pula tu, dan macam-macam jenis. Jadi setiap item ni, steel ni, kategori ni mempunyai nama yang berbeza-beza lah. Jadi basically besi yang ada alur ni ataupun ada bunga ni, kita panggil besi Y lah. Besi Y steel, ataupun sebelum Y ni nama dia T, simbol dia T. Mungkin yield, mungkin tension lah. Apa-apalah, tapi sekarang ni terpakai Y. Besi Y. Dan besi Y ni size dia, ni saya rasa kamu better refer 162 lah, BSR 162. Biasanya starting from 12 mm, 14, 16, 20 dan seterusnya lah, dalam keadaan dua lah, dalam keadaan dua. Manakala yang bentuk licin macam ni, ini biasanya kita panggil sebagai besi R ataupun link.
Okey, yang mana saiz dia antara 2 biasanya. Antara 8 hingga 10 mm. Tapi biasa kita pakai ialah 10 mm sekarang ni. Ha. Jadi cara ringkasnya, okey, ni tak apa, jadi saya explain. Penggunaan dia kat mana, okey. Di mana kita nampak, okey, sebab besi Y ataupun besi T ni, okey, fungsi dia, dialah fungsi sebenarnya fungsi untuk menyerap segala tension yang terhasil tu, especially pada bahagian bawah. Okey. Jadi besi R ataupun besi link tu tadi, okey, fungsi dia yang licin ni, fungsi dia untuk mengekalkan ataupun memberi bentuk ataupun mengekalkan kedudukan, okey, besi-besi Y ni tadi, okey. Maksudnya, okey, dia kekal kat atas ni sebab dia diikat dia kekal kat bawah ni dengan jarak yang tertentu. So dengan adanya besi link ni, sepanjang-panjang macam beam ni, okey, kita akan menghasilkan satu bentuk beam yang sekata lah. Begitu. Okey. Okay, main bar, okay, semua saya rasa this is very straightforward lah. Okay, link 6, 8 dan 10. Okay, biasa kita pakai 10. Okay, besi main bar ni pelbagai lah, dia based on structure lah. Okay, lagi besar structure, lagi besar lah size bar kita pakai. Tapi link, menariknya link ni dia maintain. Hampir dalam all condition dia pakai R10. Okay. And then concrete cover 20 mm. Okay, fungsi dia macam tadi saya cakap tadi. Okay. Okay, bar net components. Ini pun sama juga, ini structure Okay. Dan kadang-kadang kita ada lapping kita panggil lapping. Maksudnya kadang-kadang panjang beam kita ni, panjang dia 5 meter. Okay, tapi kita cuma ada satu bar tu 3 meter. Okay, 3 meter. Satu lagi bar pun 3 meter juga. Okay, so kita boleh lap dia. Okay, lap kat atas ni ataupun tindih dia. Okay. So 3 meter, so sini 2 meter, kita lap 1 meter. Okay, so lapping 1 meter. Contoh, ni contoh. Jadi sebenarnya nak lapping ni pun dia ada formula dia sendiri. Okay, saya ingat saya kawan-kawan kamu dalam jurusan QS, ukur bahan. Dia tahu formula nak lapping ni macam mana. Okay, contoh kata ini atas ni Y16, bawah ni Y20. Boleh lapping. Tapi jarak lapping dia ni ada jarak-jarak yang tertentu. Boleh tanya dia. Okey, sebab kita ukur bangunan ni kita tak detail sangat je ni. Okey. Baik. Kemudian okey, ini concrete cover lah macam mana concrete cover tu dibuat. Okey, concrete cover ni sebenarnya alas, dia punya alas sahaja. Okey. Sebab alas nak dapatkan ni, nampak ni. Sebab kita tak nak benda ni, besi ni betul-betul rapat dengan kita punya formwork nanti. Sebab kita letakkan alas. Bila kita tuang konkrit, okey, konkrit tersebut akan memenuhi segala ruang. Okey. Dan secara automatiknya, okey, bahagian bawah ni akan penuh dengan konkrit. So akan terhasillah 25 ataupun 20 mm konkrit cover tu tadi. Okey, cuma saya nak patah balik kat sini. Ni apa benda ni semua ni? Okey. Benda ni nak cerita kat kamu, kan, all macam besi Y, besi R ni, dia datang dalam bentuk bundle. Nampak tak dia digulung siap-siap ni bundle? Okey, bundle diikat siap-siap. Nah, satu bundle ni, okey, contoh kat sini kita boleh nampak apa cerita dia kat sini Okey, nampak kat sini. Ni T25 ataupun Y25. Okey, kuantiti dia T2Y kuantiti 40. Makna kata untuk T25, okey, T25 maksudnya dia punya diameter 25 mm. Satu bundle ini ada 40 numbers. Okey, ada 40 batang. Okey. Manakala tengok pula kat sini, okey, ni dia T16, diameter dia 16. Okey, dalam satu bundle dia ada 100 batang. Okey, banyak okey. And then kat sini pula kita ada size 20 mm, dia punya Y, besi Y. And then bilangan dia 12. Jadi kesimpulan dia boleh kita buat kat sini dari mana dalam untuk besi T ni lah okey, semakin kecil diameter dia, semakin banyak bilangan yang diperlukan untuk satu bundle. Okey. Dan semua satu bundle ni berat dia 1 tan. 1 tan. 1 tan. 1 tan. Okey, makna kata 40 batang Y25, okey, berat dia 1 tan. Satu bundle. Okey, 100 batang Y16, berat dia 1 tan. Satu bundle. Begitulah juga dengan 34. Okey, ni size ni apa ni? Betul. Dia bukan length.
Ni kita tengok. Okey. 34 batang, Y20. Okey, berat dia 1 tan, 1 bandel. Begitu dia. Baik, dan sebenarnya 1 bandel tu kan kalau kita lukis, okey. Okey, banyak-banyak ni. Okey. So diikat sekali. Okey. 1 bandel 1 tan. Dan panjang dia ni, okey, standard dia 12 meter. Okey. Senang cerita, okey, Y25 40 batang, setiap batang panjang dia 12 meter. Okey. Baik. Jadi berat dia 1 tan. Okey, semuanya panjang dia 12 meter. Itu standard daripada kilang lah. Okey, kalau kita nak pendekkan lagi, kita kena request daripada kilang lah. Okay. So, itu cara bagaimana kita nak order besi lah. Besi sama ada, besi arm sama juga. Okey, besi arm sama juga. Dia kira ikut tan. Okey. Jadi 1 tan tu sama dengan 1000 kilogram dan dia akan base kepada berapa banyak base kepada diameter kita lah. Semakin kecil diameter, semakin banyak bilangan yang diperlukan untuk genapkan 1 tan punya berat. Okey, itulah ni maklumat yang cuba nak sampaikan. Alright, seterusnya adalah yang lain ni, spacing. Okey, tadi concrete cover. Okey, dan beberapa bentuk kegagalan lah. Okey, failure ataupun kecacatan yang biasa berlaku during construction. Okey, ni semasa construction ni. Kegagalan, failure ni bukan semata-mata hanya selepas construction Okey, selepas siap bangunan tu. Okey, tapi semasa kerja-kerja construction pun ada juga beberapa bentuk kegagalan yang biasa kita jumpa. Yang bentuk macam ni kita panggil honeycomb. Menggerutu macam ni. Okey, macam biji-biji ni kan. Okey. Jadi ini situasi dia di mana honeycomb, fungsi punca dia kenapa? Kerana pertama kegagalan pada konkrit lah. Konkrit tu tak mengalir dengan baik. Apabila dituang dalam kotak acuan, dia tak mengalir dengan baik. Itu maksudnya berlaku workability dia tu tak elok lah tu. Okey, workability nombor 4. Kan, dia tak mengalir dengan baik. So dia akan membentuk ruang-ruang kosong. Okay, tapi macam ni dia tak serius sangatlah. Okey, sebab dia tak sampai menampakkan steel bar di dalam dia punya struktur. Macam yang ni, macam ini kita nampak dia mendedahkan sebahagian besar dia punya steel bar. Yang ni memang kritikal, bahaya. Sebab dia dah expose dia punya steel bar dalam struktur berkenaan. Next. Hollow. Berlubang. Maksudnya berlubang. Nampak tak bahagian ni? Kan, sepatutnya beam ni dia sambung ni. Dia tutup habis ni. Tapi bila buka kotak acuan, sebahagiannya hilang konkrit ni. Maksudnya konkrit tu dia tak mengalir bahagian bawah ni. Okey, dia mengalir kat tepi ni, dia mengalir kat atas ni ataupun tepi ni saja. Okey, samalah juga dengan ni. Ni ceiling. Ni ceiling kita. Ini beam. So dia pun sama juga, ada ruang ataupun ada lubang kat sini. Dah ada lubang mendedahkan punya steel bar juga. Pun disebabkan oleh konkrit tu tak mengalir. Ataupun kurang kerja-kerja pemadatan dilakukan semasa pengkonkritan. Okey, alhamdulillah. Ini ulang balik ni. Dan itu sajalah dan alhamdulillah selesai bahagian yang pertama berkenaan kita punya konkrit. Dan insya-Allah kita akan sambung pada bahagian kedua berkenaan konkrit juga, RC juga, tapi lebih kepada application lah. Okey, dia punya benda-benda ni. Okey. Baik, so jangan lupa soalan tutorial kamu ya. Baik, saya sudahi dulu dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak-banyak.